وبركاته. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. أما بعد. Sehat semua dah sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun suara saya je lain, kan, ni okey ni, boleh parok lagi kan. Jadi dia kalau suara gini pakej dengan batuk dia tak lari dah ni. Habis sebab dia tak batuk, tapi tak tahulah kalau kipas dah lagi, dia kalau aircon. Aircon dia tu, kalau aircon kuat lah. Okay, insyaAllah kita sambung balik insyaAllah pada hari ini pembacaan tafsir Ibnu Kathir, dan kita telah pun sampai pada perbincangan ayat 72 tapi belum habis. Jadi insyaAllah ini kita akan baca balik daripada ayat 72 sampailah kepada ayat 76 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله
فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير Sadaqallahul Azim. Situ dulu. Kena dengan kisah tu lah. Jadi insya-Allah kita akan tengok sedikit pada ahkamut tajwid, hukum tajwid. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Ain, wa'a, jangan wa'adallah. Nah, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Hamzah dia tidak ada qalqalah. Jangan baca dengan mu'minat. Mu'minat jangan baca gitu. Wal-mu'minati jannat hukum wajib al-ghunnah, wajib kena dengung. Jannatin tajri, tanwin bertemu dengan ta, hukum ikhfa hakiki. Jannatin tajri mad asli. Min tahtiha, min hukum ikhfa hakiki, sama juga. Nun mati bertemu dengan ta dulu tu, bukan ha, bertemu dengan ta. Tahtihal anharu khalidi, dua harakat ma asli berkata fiha. Kalau bertiga fiha berapa harakat? Dua harakat, sebab dia adalah mad asli. Dia tidak ada mad arid li sukun. Mana ada sukun mendatang? Sukun tu sukun asli pada huruf alif. Wa masakin tayyibatan fi, hukum ikhfa. Fi jannati wajib al-ghunnah. Adn kena ada bunyi nun sedikit kalau kan. Adn warid wa dad jangan baca warid, salah. Dad di qalqalah. Dia ada sifat istitalah dan juga dia ada sifat rakhawa. Warid wa num minallahi kaf kena ada akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Tu baru mad arid disukun. Kemudian ya ayyuha hukum mad apa? Mad jaiz ke mad wajib? Mad jaiz. Asalnya penulisan Arab ya alif, huruf mad kan, ya alif, sebelah tu baru hamzah. Ya ayyuha. Ya ayyuha tu perkataan lain. Jadi huruf mad dia bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Ya satu pada alif tu bertemu dengan hamzah dalam perkataan yang lain. Tapi dalam Rasam Uthmani cara penulisannya begitu. Okey. Yang ni boleh 2, 4, 6. Ya ayyuhan, tu wujubul ghunnah ataupun wajibul ghunnah. Jahidil kuffara ratban wal munafiqina waghluz alaihim waghluz. Jangan baca wal macam mal, jangan baca mal. Okey. Huruf ghaib adalah huruf isti'la. Alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Man arif as-sukun. Yahlifuna billahi ma tebalkan qaf. Qalu dia baca qalu. Qalu walaqad qalqalah surah. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Islamihim man asli. Wa hammu, mim yang bertasydid, wujubul gunnah. Bima lam, mim mati bertemu ya, hukum izhar syafawi ataupun tak ada dengung. Mim mati temu mim mati bertemu ba saja yang dengung. Mim mati bertemu selain mim dan ba tak ada dengung. Bima lam yanalu
Wa ma naqamu illa mat jaiz. Naqamu tu mana huruf mat? Huruf waw tu. Waw mati sebelumnya bagi depan. Huruf mat kan? Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah ke dalam dua? Dalam dua. Naqamu kalimah lain. Illa tu hamzah tu duduk pada perkataan. Kalimah ni perkataan. Illa an ar. Jangan baca ay. Bukan ay. Ar. Tapi jangan muncul. Ghairil mar. Tebal bunyi tapi jangan mau. Illa an ar. Aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Nun mati bertemu fa hukumnya ikhfa haqiqi. Fa iyatubu mad asli yaku khairan lahum. Tanwin bertemu dengan lam. Hukum idgham bila gunnah. Jadi jangan baca khairan lahum, salah. Khairan lahum. Wa in yatawallaw yu'adzibahumullahu 'adzaban alima. Wa in yatawallaw yu'adzibahumullahu 'adzaban. Tanwin bertemu dengan hamzah. Hukumnya izhar. Aliman. Tanwin bertemu fa. Ikhfa fi dunya wal akhirah. Wa ma lahum fi. Mim mati bertemu fa. Izhar syafawi. Tak ada dengung kan? Tak ada dengung. Fil ardi min wali. Nun mati bertemu waw. Idgham ma'al gunnah. Masukkan nun ke dalam waw. Jangan baca min wali. Salah. Min wali. Waliyu. Tanwin bertemu dengan waw lagi. Sama juga. Nun mati. Ni contoh. Nun mati dan tanwin dia mengambil hukum yang sama. Kalau nun mati bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan waw juga idgham ma'al gunnah. Kerana bunyi tanwin ini samalah dengan bunyi nun mati. Contohnya tan tin tun. Kita belajar muqaddam. Tan tin tun, dua bagi. Cuba kita bubuh nun mati, tan nun. Jadi bunyinya apa? Tan. Tan bagi bawah bubuh nun mati. Tin. Ta bagi depan bubuh nun mati. Tun. Sebab itu tanwin dan juga nun mati mengambil hukum tajwid yang sama. Adapun daripada segi penulisan tak sama, maknanya berbeza. Tanun tak sama dengan tak saja, kan? Itu sebagai contohlah. Okey. Habis berkaitan dengan sila. Idgham memasukkan ikhfa, lidah kita berada dalam keadaan senang. Contohnya mana? Contoh ikhfa. Tayyibatan fi. Lidah dia biasa yang orang keliru dia bukan dengan idgham. Dia antara ikhfa dengan wujubul gunnah ataupun wajibul gunnah. Kalau wajibul gunnah, lidah kita menaik ke atas. Contohnya jannah. Lidah kita ke atas. Tapi kalau ikhfa tak naik, dia berantara. Contohnya wa masakin tayyibatan. Dia tak boleh tan. Kalau tan naik tan. Okay. Lidah kedudukan lidah. Daripada segi lidah, kedudukan lidah tu. Okey. Dan kenapa dipanggil gunnah? Gunnah kerana bunyi dengung. Bila ada nun mati dan mim mati, memang akan ada suara keluar melalui hidung. Dengung-dengung ni sautun yakhruju minal khayshum. Suara yang keluar daripada rongga hidung. Tak percaya tertutup hidung, sebut am. Tutup hidung, sebut am. Tutup hidung, sebut am. Yang boleh sebut tu dia tak tutup hidung. Tu dalil. Kalau dia tutup hidung tak boleh sebut. Tak boleh ustaz. Dan memang suara tu keluar kat situ. Kan? Jadi nun dan juga mim dia melalui hidung. Okey. Boleh Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pembacaan tafsir. Kita tengok dulu pada terjemahan wa'adallah. Wa'ada dalam bahasa Arab daripada perkataan wa'ada ya'idu wa'dan, maknanya janji. Wa'ada ni past tense.
Dan Allah, siapa telah berjanji? Allah berjanji. Allah tu dipanggil fa'il, pelaku kepada perbuatan wa'ada. Dan telah berjanjilah oleh Allah. Berjanji kepada siapa? Al-mu'minina, sekalian orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan juga sekalian orang perempuan, mukmin perempuan. Jannatin, syurga-syurga, kebun-kebun, tajri, yang mengalir, min tahtiha, daripada bawahnya. Bawahnya itu bawah apa? Tahtiha. Ha tu dipanggil ha dhamir. Ha kata ganti nama. Mengalir di bawahnya, ai tahtal jannah, di bawah syurga-syurga tu. Al-anhar, anhar maknanya sungai-sungai, plural. Kalau singular dia nahrun, mufrad dia nahrun. Khalidina fiha, hal keadaan mereka itu khalid. Kalau khalidun maknanya yang kekal. Kalau khalidani, dua orang yang kekal. Kalau khaliduna ataupun khalidina, mereka kekal. Mana khalid? Siapa yang kekal? Hal keadaan kekal ni siapa dia? Orang mukmin. Hal keadaan kekal ini adalah orang mukmin, dan juga orang mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan. Khalidina kan ramai tu kan? Khalidina tu kan jamak. Fiha, di dalamnya, yakni di dalam syurga. Wa masakin tayyibatan, dan mereka mendapat maskan. Maskan satu tempat, masakin tempat-tempat, maknanya banyak tempat. Tayyibah, yang molek-molek, hok bagus-bagus. Fi jannati adn, dalam syurga yang namanya adn. Wa ridwanum minallahi akbar. Selain daripada itu apa dia? Dan mereka memperoleh redha Allah Subhanahu, dan bermula redha Allah Ta'ala itu adalah sebesar-besar nikmat. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu merupakan kejayaan yang agung lagi besar. Itu daripada segi terjemahan. Daripada segi makna, siapa nak baca? Sila baca syarah dia. Sila Zat. Boleh. Gili-gili. Kalau nak gili-gili belakang pun boleh kan? Boleh sampai ke belakang, tak ada masalah. Okay. Allah. Syarah dia. Allah menjanjikan, Allah mengkhabarkan tu ke bawah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berupa aneka kebaikan dan kenikmatan yang abadi. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Syurga yang di bawahnya mengalir di sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Okay, saya baca yang terjemahan saja, tak apa. Juga mendapatkan tempat-tempat yang bagus, iaitu bangunan yang indah, terbaik, lagi bagus sebagai tempat tinggal. Okay, jadi kalau ikut terjemahannya wa masakin tayyibah, apa kata Imam Ibn Kathir? Yang syarahan ini, yang bold tu terjemahan, yang bawah tu Allah mengkhabarkan tu merupakan huraian daripada Al-Imam Ibn Kathir, supaya kita tak keliru. Kita boleh tik sikit. Yang bold tu terjemahan. Terjemahan ni boleh ambil daripada tafsir, terjemahan Endon ke apa ke kan, tak ada masalah lah. Tetapi yang bawah ni adalah terjemahan kepada perkataan Al-Imam Ibn Kathir. Tengok, yang italik itu juga mendapatkan tempat-tempat yang bagus, tu juga terjemahan. Iaitu tu perkataan Al-Imam Ibn Kathir. Apa makna tempat yang bagus? Kata beliau, iaitu bangunan-bangunan yang indah, yakni baik lagi bagus sebagai tempat tinggal. Maknanya bangunan ada mabani. Ada bangunan yang Allah Ta'ala buat. Sebab kita ini berkaitan dengan sam'iyat ataupun ghaibiyat. Kenapa panggil ghaibiyat? Dalam permasalahan akidah ada satu bab dibincangkan ghaibiyat, iaitu benda yang ghaib. Dan nama lainnya sam'iyat, sama je lah. Sam'iyat maksudnya benda yang hanya kita tahu berita tu melalui pengkhabaran wahyu, telinga dengar.
Kita mana pernah tengok azab kubur, alam mahsyar, alam hisab, syurga neraka mana pernah tengok. Tahu melalui pengkhabaran wahyu. Kerana itu dipanggil sam'iyat. Jadi dalam bab syurga neraka ni tempat tinggal tu macam mana rupa dia, tak ada orang tahu, melainkan pengkhabaran daripada Nabi. Nabi kata di sini adanya bangunan. Kata Ibnu Katsir adanya bangunan. Dan kita dah faham metod yang digunakan Ibnu Katsir, metod dia metod bil ma'thur, kan? Tafsir bil ma'thur. Macam mana tafsir bil ma'thur? Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran tafsir dengan Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Benda jalan lurus, highway ke? Kan? Jadi ditafsirkan dengan ayat lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, iaitu jalan yang dilintis oleh para nabi, syuhada dan juga orang soleh. Menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ada ketika tafsir bil ma'thur, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Dan ulama kata kalau tak ada dengan tafsir hadis Nabi, sebab jumhur ulama mengatakan Al-Quran ditafsirkan dengan kalam para sahabat dan juga kibarut tabi'in, kerana mereka berguru dengan Nabi. Dan kibarut tabi'in, orang yang mengikut tabi'in yang banyak guru dengan sahabat ni, mereka juga dekat dengan zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hadis khairukum qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, thumma alladhina yalunakum, kemudian kurun lepas daripada aku, kurun sahabat, kan? Kemudian kurun lepas daripada aku kurun tabi'in, iaitu dalam sekitar 300 tahun yang pertama. Jadi inilah kaedah tafsir bil ma'thur. Jadi bila Imam Ibnu Katsir sebut ada bangunan, kita dah faham dah. Walaupun perkataan Imam Ibnu Katsir, dia dah kurun ke Imam Ibnu Katsir ni kurun ke-6, dia jauh dah sikit. Tapi sebab metod dia, metod yang digunakan berdasarkan kepada hadis dan juga Al-Quranul Karim. Jadi dia kata adanya tempat tinggal. Okey, sambung. Iaitu bangunan yang indah, baik lagi bagus sebagai tempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab As-Sahihain. As-Sahihain maksudnya kalau disebut dalam, kalau kita baca hadis jumpa perkataan As-Sahih. As-Sahih maksudnya Sahih Bukhari. Kalau As-Sahihain bermaksud Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Alif lam dekat depan itu dalam kaedah bahasa Arab disebut sebagai alif lam lil ahdi dhihni. Alif lam dengan makna, kalau kita sebut Sahihain maknanya dua yang sahih. Sebenarnya umum, benda apa dua yang sahih? Tapi bila ada alif lam dekat depan, As-Sahihain maksudnya apa dia? Dua yang sahih itu apa benda? Dah faham dah orang apa dia? Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Sama juga kalau kita sebut perkataan Nabi. Nabi maknanya Nabi umum. Siapa Nabi apa? Nabi Yusuf, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Muhammad. Tapi kalau kita sebut dalam muqaddimah, wassalatu wassalamu ala nabi, dan selawat dan salam ke atas Nabi. Tapi Nabi dekat depan tu ada alif lam tak? Ada, dipanggil alif lam lil ahdi dhihni. Apa maksud lil ahdi dhihni? Alif lam yang menunjukkan benda tu dah ma'ruf, dah diketahui. Selawat dan salam ke atas Nabi itu, iaitu yakni siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama juga dua sahih itu. Benda apa dua sahih itu? Quran ke? Kan? Dua sahih itu adalah Sahih Bukhari dan juga Muslim. Okey. Kemudian dia kata dari hadis Abu Imran Al-Jawni dari Abu Bakar bin Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, dari ayahnya yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Okey, saya baca dulu. Jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha, wa ma baina alqawmi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida al-kibriya ila ala wajhihi fi jannati adnin. Okey, dia kata ada dua syurga yang mana bejana dan apa yang terdapat di dalamnya terbuat dari emas. Dan ada juga dua syurga yang mana bejana dan apa yang terbuat di dalamnya terbuat dari perak. Pemisah antara suatu kaum untuk memandang Rabbnya hanyalah berupa rida, iaitu tirai kebesaran yang terdapat pada wajahnya di syurga Aden. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey.
Tirainya yang dikata pemisah antara suatu kaum untuk memandang Rabbnya hanya berupa ridak tirai kebesaran yang terdapat pada wajahnya di syurga, iaitu KIV dulu. Nanti saya kongsikan maknanya, sebab hadis ni ada mutasyabihat ni. Ada hadis mutasyabihat. Okey, kemudian dan dalam kitab dan dalam kitab As-Sahihain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min al-lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha 60 milan fis sama'i lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihim la yara ba'duhum ba'da. Sesungguhnya bagi orang-orang mukmin di dalam syurga sebuah rumah yang terbuat dari satu mutiara yang bulat yang panjangnya 60 mil di langit. Di dalamnya ada beberapa keluarga, ia mengelilingi mereka yang sebagian mereka tidak mengetahui sebagian lainnya. Okey, jadi berdasarkan kepada ayat ini, kesimpulannya macam mana metod yang digunakan ni? Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Jannatu Adn ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan disebut dalam bawah tu kan? Tengok, dia kata macam mana dia kata wa masakin tayyibah. Dah, tempat yang baik. Apa rincian tempat yang baik tu? Rincian tempat yang baik tu antaranya apa dia? Ada mabna, ada bangunan di dalamnya. Dah. Kemudian yang mana syurga diperbuat daripada bekas-bekas dalamnya diperbuat daripada emas dan juga perak. Disebut dalam hadis yang lain, dia punya batu-batu dia pun daripada emas dan juga perak. Kan? Dan dekat syurga ada khaymah yang diperbuat daripada permata. Disebut ni tadi. Jadi ini semua ini merupakan hadis yang merincikan makna wa masakin tayyibatan fi jannati adnin. Bermaksud ayat Quran ini Ibnu Katsir menafsirkannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling terbaik. Kerana apa dia? Kerana perkataan Nabi SAW, perkataan Allah Ta'ala, siapa yang paling layak menafsirkan perkataan Allah? Adalah pesuruh Allah Ta'ala sendiri. Betul tak ni? Contoh, kalau kita ada anak murid kanan dengan anak murid hak malas belajar, kan, duduk jauh semua daripada kita, bila orang tanya tentang persoalan-persoalan yang berkait dengan huraian kita, siapa yang paling layak menafsirkan perkataan kita? Sudah tentu yang kanan, maksudnya yang sentiasa bermujahadah dalam ilmu. Sebab dia rapat, dia memahami apa maksud perkataan kita. Jadi Rasulullah SAW adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang paling berhak menafsirkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian masih dalam kitab As-Sahihain juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man amana billahi wa rasulih wa aqama as-salata wa shama ramadana fa inna haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah hajara fi sabilillahi aw hubisa fi ardihi allati wulida fiha. Barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan solat dan mengerjakan puasa Ramadan, maka keharusan bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga, baik ia sebagai orang yang berhijrah di jalan Allah maupun ia tetap tinggal di tanah kelahirannya. Okey, bagus juga penterjemah ni, dia menggunakan keharusan. Sebab biasa haqqun 'ala Allah, ada orang dia terjemah dengan hak semestinya, mesti ke atas Allah. Okey. Jadi di sini kita kena faham, dia berkaitan dengan hak ini ada dua. Yang pertama, huququl ibadi 'ala Allah, hak hamba ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, huququllahi 'alal ibad. Yang pertama, hak hamba ke atas, hak Allah Taala ke atas menunjukkan tanggungjawab. Ke atas menunjukkan tanggungjawab. Hak hamba ke atas Allah bermaksud hak hamba yang dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan hak Allah yang dipertanggungjawabkan kepada hamba. Di sini kita kena jaga-jaga. Hak hamba yang dipertanggungjawabkan kepada Allah bersifat tafdhil.
boleh tulis tafdil. Tafdil maknanya fadl, keistimewaan. Keistimewaan. Hak hamba maksud hak milik hamba yang mesti ke atas Allah. Allah tadi itu, ke atas Allah Ta'ala. Ke atas maksudnya tanggungjawab. Hak hamba yang menjadi tanggungjawab Allah Ta'ala bersifat tafdil, iaitu keistimewaan. Adapun hak Allah ke atas hamba, hak tu milik Allah, hamba kena buat ke atas hamba, bersifat taklif. Taklif maksudnya bebanan tanggungjawab. Taklif daripada perkataan mukallaf, kan kita sebut mukallaf, taklif, taklif. Dalam bahasa Arabnya ta kaf lam ya fa, ta kaf lam ya fa, taklif. Mukallaf maksudnya orang yang dibebankan dengan tanggungjawab. Kalau mukallif pemberi tanggungjawab, taklif tu pertanggungjawaban. Okey. Jadi itu dua beza. Sebab itu bila masuk bulan Ramadan, hamba dia tuntut hak dia. Dia tuntut hak dia, Allah Ta'ala nak beri keampunan kan. Tu semua yang tarawih bangun qiyamul lail. Tapi sambil-sambil selang-selang tarawih tu, ulama-ulama kita dulu-dulu kan, yang orang duk marah kata bid'ah sebagai contoh. Sebab zaman-zaman Rasulullah dulu berehat dia tawaf. Dan dia nak tawaf ke mana? Jadi rehat antara tarwihah tu maksudnya solat rehat. Rehat tu nak buat apa? Antaranya selawat. Antaranya apa kita biasa sebut? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Fadlan. Fadlan. Ini adalah keistimewaan daripada Allah dan nikmatnya. Maksudnya apa ni? Tuhan jadikan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Masuk Ramadan Tuhan buka luar-luar pintu ampun. Tuhan tutup rapat-rapat pintu neraka dia. Tuhan belenggu syaitan-syaitan hak jendera-jendera. Kan? Jadi perbuatan itu semata-mata tafdhil daripada Allah, keistimewaan daripada Allah. Kalau awak buat baik jadi mukmin sekalipun, kalau Tuhan nak buah awak dalam neraka, boleh tak? Ikut dia lah, dah dia Tuhan. Dah dia Tuhan kan. Itu melihat kepada logik akal kita. Jadi Tuhan beri semata-mata atas dasar keistimewaan dan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beza kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata orang buat baik Tuhan wajib kena balas baik. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kekal dalam syurga, khalidina. Tadi ada yang jawab kekal di situ kekal Allah Ustaz. Bukan kekal Allah, kekal ahli syurga. Jadi kekal ahli syurga adalah kekal, kita kekal, Allah kekal. Kekal Allah dipanggil kekal yang zati dalam ilmu tauhid, kekal yang zati. Yang ikut saya di TFD Cendawasih dia bincang lah zati tak zati tu. Kan? Ada tak? Jadi kekal yang zati maknanya kekal yang tidak bergantung dengan mana-mana makhluk. Sebab apa Allah Ta'ala boleh kekal? Sebab dia bersifat dengan qidam. Wa kullu ma yattasifu bil qidami yastahilu alaihi al-adam. Kata para ulama, setiap yang bersifat dengan qidam maka mustahil dia akan tiada. Sebab qidam maknanya kewujudan Allah tidak ada mula. Ada, Tuhan hanya alami satu situasi. Kita tak ada. Ada tu sebab Tuhan nak mengada kita. Ada, boleh tak kita tak ada balik? Dari segi akal, katalah ni tak mati ni, kata semua tak mati belaka, ahli syurga belaka. Amin ya Allah. Ada, boleh tak ada balik? Boleh. Kalau kita tengok ahli syurga ni kalau menurut akal lah, bukan Allah kata khalidin, mereka kekal dalam syurga. Menurut akal kita, boleh tak ahli syurga binasa? Sebab apa boleh? Sebab dia dah pernah mengalami dua situasi. Betul, asalnya daripada tak ada, kemudian dia ada. Adanya kita ni bergantung ke tak bergantung? Bergantung. Ada kita bergantung dengan Tuhan. Jadi apa nak pelik pada akal kalau kita boleh tak ada balik? Kita kekal, masa sehari kita kekal hidup. Kekal hidup sebab qabdah.
iaitu genggaman daripada Allah, kuasa daripada Allah. Aku nak mau hidup lagi sekarang ni. Sekejap lagi kalau aku tak mau hidup, mati. Ahli kubur tu Tuhan sedang kekalkan dia mati di alam barzakh. Kalau Tuhan tak kekal dia mati di alam barzakh, Tuhan nak dia hidup atas muka bumi, dia mari dengan bunjuk-bunjuk tidur sebelah kita. Dia tumpang sebelah lama, tak tidur sebelah, rindu pula dah. Kalau soksek nangis bakal lari belakang itu. Benar ke? Sedih. Baru tahu je. Boleh Allah Ta'ala dia nak buat, tapi dia tak buat macam tu, kan? Jadi kekal ahli syurga dikawal kekal, wajib kekal, tetapi kekal yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil kekal yang aridi, ma'arid. Kan belajar tadi kan, aridi ataupun aradi, maknanya kekal yang mendatang. Asalnya kalau tengok pada diri makhluk tu, dia boleh jadi kekal, boleh jadi tak kekal, kan? Belajar dalam tauhid dipanggil mungkin, kan? Makhluk dipanggil mungkinun. Mungkin maknanya akal kita terima, boleh jadi kekal, boleh jadi tak kekal. Tapi melihat kepada makhluk yang Allah Ta'ala nak dia kekal, bergantung dengan Allah sekarang, maka dia akan kekal. Tapi kekalnya kekal yang bergantung, daripada kekal yang mendatang. Kekal yang aridi ataupun aradi. Kekal Allah tak bergantung. Mana ada bergantung? Wujud Allah tak bergantung dengan makhluk. Kekal yang zati. Okey. Terus dia kata apa dia? Barang siapa, kita baca tadi lah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak perlu memberitahu orang-orang? Beliau menjawab, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa fa innahu a'la al-jannati wa awsatul jannah wa minhu tufajjaru anharul jannati wa fawqahu al-'arsyur rahman. Jadi kata apa? Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 darjat tingkatan yang disiapkan Allah bagi orang-orang yang berjihad jalan Allah. Jarak antara setiap 2 darjat tingkatan adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Okey, jadi orang yang berjihad jalan Allah Ta'ala ada berapa darjat syurga ni? 100 darjat. 1 darjat itu luasnya seluas langit dan bumi. Bukan langit yang kita tengok ni. Kan kita dah tahu Nabi pergi langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Hak berada di alam ini, semesta ini, belum lagi kita kata terbuka pada langit yang pertama. Sebab tu Allah Ta'ala sebut apa dia? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabih. Kami hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu yang bergemerlapan. Tuan-tuan buat siling kapur, kan? Siling kapur tu buat belah dalam ke belah luar ni? Belah bawah ke belah atas? Mesti belah bawah. Sebab apa? Perhiasan, biar orang tengok sedap mata mana. Allah, siling kapur. Dah. Jadi perhiasan bintang-bintang yang duduk kat galaksi yang kita tengok luar tu, yang astronomi tak jumpa lagi tu, berjuta-juta, berbilion-bilion bintang yang ada, itu masih berada di sama'id dunia. Sama'id dunia, langit dunia tu. Jadi seluas langit dan bumi ni belum masuk lagi lapisan kedua, ketiga, tak masuk sama'id dunia, seluas langit dan bumi. Jadi wallahu ta'ala alam macam mana dia punya luas, sampai ada 100 darjat bagi orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata, jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya syurga Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling tinggi dan paling tengah. Ganda pula tu. Syurga hak paling tinggi, kemudian paling tengah. Kalau dah tinggi tak ada lah tengah ni. Betul. Kalau dah tengah tak ada tinggi. Paling tinggi dari segi makanah, kedudukan. Daripada segi kedudukan. Contoh, kita kata dalam banyak-banyak umur dia tinggi sekali. Tinggi dengan makna kedudukan dia hebat, besar sekali, mewah sekali, hebat sekali. Kan? Dan paling tengah, kedudukan yang tengah. Tengah ni dia punya view dia ke mana? Mata boleh tengok depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, boleh belaka. Daripada segi kedudukan. Wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik kedudukan tu pertengahan. Betul kan? Dengan kalau kedudukan, kan syurga ni kan semua indah belaka. Bila tengok, atas
bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Semua keindahan dia dapat menikmati. Dari segi ketinggian maksudnya kehebatan yang ada pada syurga Firdausil A'la. Okey. Dari syurga Firdaus itu memancar sungai-sungai syurga, dan di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman. Dan kita katakan apa dia? Dia punya memancar padanya syurga-syurga, dia adalah sumber kepada syurga. Mengatasinya adalah Arsyur Rahman. Makhluk Allah Ta'ala yang paling tinggi lepas pada syurga adalah Arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tinggi sekali lepas pada kedudukan syurga-syurga ni, yang paling tinggi sekali adalah Arsyur Rahman, makhluk yang Allah Ta'ala cipta, Arash. Okey. Itu yang kita tahu, yang dikhabarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian dia kata hal yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ubadah bin Ash-Shamit, Ubadah bin Samit As-Samit, dan dari Abu Hazim dari Sa'ad bin Sa'ad, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahlal jannati la yatarawuna al-ghuraf fil jannati kama tarawna al-kawkab fis sama'. Maksudnya sesungguhnya para penghuni syurga itu dapat melihat kamar-kamar di dalam syurga sebagaimana mereka dapat melihat bintang di langit. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada kitab sahih mereka atau sahih. Kisah sama, para penghuni syurga mengetahui bahawa tingkatan tertinggi di syurga adalah tempat yang diberi nama Al-Wasilah. Diberi nama itu kerana kedekatannya dengan Arash. Itulah yang menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tinggi sekali adalah Al-Wasilah. Itu tempat yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Alqamah, daripada Abdul Rahman bin Jubair, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha 'ashra, thumma salu li al-wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min 'ibadillahi wa arju an akuna huwa, faman sa'ala Allah lil wasilata halat alayhi syafa'atu yawm al-qiyamah." Sila dia kata, jika kalian mendengar muazzin, maka ucaplah seperti apa yang diucapkannya, lalu bersalawatlah kepadaku, kerana sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah untukku, kerana ia merupakan kedudukan di syurga yang tidak layak ditempati kecuali hanya oleh seorang hamba dari hamba-hambanya. Dan aku berharap hamba itu adalah aku. Barang siapa meminta al-wasilah kepada Allah untukku, maka halal baginya syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat. Jadi al-wasilah kedudukan yang Nabi kata adalah disebut dalam hadis adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan Nabi bukan harapan saja, harapan berasaskan kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu harapan kalau ada dalam Quran, harapan yang Allah Ta'ala sebut bermaksud harapan itu harapan yang pasti. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan harapan itu kamu menjadi orang bertakwa. Maksudnya siapa yang menjalani puasa dengan mengikut lunas-lunas syariat yang betul, maka dia akan mendapat takwa. Pasti akan dapat takwa. Problem tak dapat takwa, problem pada puasa ni, atau berkait dengan problem pada puasa. Kemudian dia kata apa dia? Orang yang minta wasilah akan mendapat syafaat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala biiznillah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian dia kata dan Allah. Okey, cerita syurga tadi habis dah. Cerita syurga maksudnya wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Jadi kita dah sebut dah apa dia Jannatu Aden dan apakah dia yang dimaksudkan dengan syurga. Maksudnya Nabi ajar kita kalau nak minta
kedudukan yang baik, minta yang baik sungguh. Dak minta hak paling baik iaitu firdausil a'la, minta yang baik sungguh. Kalau tak dapat firdausil a'la, mana tahu kot dapat bawah sikit. Macam nak buat target lah. Target nombor, kalau dia biasa nombor 20, target lah dapat nombor 15 lah contoh. Kurang-kurang taklah banyak sangat, dapat nombor 18. Contoh kan. Kalau dia biasa dapat nombor 5, target nombor 1. Kan? Tak dapat nombor 1 pun kurang-kurang usahanya ke arah tersebut. Minta syurga firdausil a'la, berasalah malu dengan amalan yang sedikit minta syurga, tak padan. Menyebabkan supaya menjadi dorongan. Kemudian dia kata, dan Allah berfirman, wa ridwanun minallahi akbar, dan keredaan Allah adalah lebih besar, yakni keredaan Allah bagi mereka lebih besar dan agung daripada kenikmatan yang mereka rasakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dari Zaid bin Aslam, dari Athar bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi wa ridwanu minallahi akbar, asal maknanya dan bermula keredaan Allah Ta'ala itu, daripada Allah Ta'ala itu lebih besar. Sampai situ dia maknanya. Tapi lebih besar tu untuk siapa? Yang ni yang Imam Ibn Kathir tafsirkan. Wa ridwanu minallahi akbar indal mu'minina wal mu'minat, di sisi orang mukmin dan juga orang mukminat. Jadi bagi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, antara habuan dunia yang kita nampak dengan mata zahir kita nikmat dan dengan redha Allah Ta'ala, mana satu dia akan pilih? Dia akan pilih redha Allah Ta'ala dulu. Itu indikator nak tahu orang tu ahli syurga ke tak. Ada orang kata, awak pandai-pandai orang ahli syurga, tahu mana? Tuhan jadikan benda zahir. Berapa banyak kita baca Quran? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Mereka yang beriman. Macam mana nak tahu orang tu beriman? Wa 'amilus solihat, dan beramal soleh. Bukankah amalan itu zahir? Zahir. Amal soleh. Orang yang suka buat benda baik, tanda dia beriman. Orang yang menjaga solat, tanda dia beriman. Walladzina kafaru, mereka yang kufur, nak tahu macam mana tumpul orang hati orang. Wa kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat Allah, meninggalkan ayat Allah, berpaling daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis Nabi menyatakan, nahnu nahkum bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami, Ustaz Razak yang baca hadis. Kami berhukum dengan zahir, Allah Taala yang mengambil alih apa yang berada dalam hati seseorang. Mana kita tahu hati? Sebab tu ada seorang sahabat dulu pernah dalam satu peperangan, dia dilibah pedang musuh, jatuh pedang musuh. Kemudian dia hunuskan pedang musuh kepada siapa dia? Kepada dada musuh, kan? Bila dihunus kat situ, musuh tu kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia rodok dada musuh. Dan berita ni sampai kepada Nabi melalui para sahabat. Nabi panggil, siapa bunuh? Dia mati tadi kerana dia takut dengan mata pedang aku. Kalau ikut kuatlah hujah tu, qarinah hujah kuat. Sebab apa? Sebelum ni tak mengucap pun, sampai dalam medan perang awak bawa pedang. Betul tak? Memang awak nak perang. Bila senjata awak terlepas, awak kalah, baru awak nak mengucap. Maksudnya kuat buktinya. Tapi bila berkait dengan nyawa, berkaitan dengan orang yang mengucap bersyahadah ni, Nabi kata asyaqaqta qalbak, mu belah ke dada dia, mu tengok ke iman yang duduk dalam dada dia. Sebab itu di sini adalah zahir. Begitulah dengan hukum. Contohnya kita nak hukum macam mana orang tu fasik ke tak. Kata para ulama, indikator asas nak hukum orang fasik ke tak, tengok jalan hidup dia macam mana seharian. Kalau dia ni berat, banyak buat dosa, banyak buat kejahatan berbanding dengan kebaikan, semayang dah, apa dah, menyakiti jiran dah, tak ada hormat pada orang, tengok gaya hidup seharian lebih banyak buruk daripada baik, maka kita boleh hukumkan dia sebagai al-ahlul fisqi. Hukum dengan zahir, perbuatan dia tak melambangkan dia orang beriman. Kan? Jadi tu kita kena jelas. Kemudian dia kata, dan redha Allah Ta'ala terlebih besar di sisi orang mukmin. Nampak dia kata, yakni keredaan Allah bagi mereka. Siapa mereka tu? Orang beriman. Mereka rasakan.
Jadi apa dalil orang tu adalah orang beriman? Tengok, dia kata innallaha azza wa jalla yaqulu li ahli jannah ya ahli jannati fayaqulu labbaika rabbana wa sa'daika wal khairu fi yaday fayaqul hal raditum fayaqulu wa ma lana la narda ya rabb wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqulu ala u'tikum afdala min dhalik fayaqulu ya rabb wa ayyu shay'in afdalu min dhalika fayaqul uhillu 'alaykum ridwani fala asqatu 'alaykum ba'dahu abada. Allah Rabbi. Dia kata apa dia? Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penghuni syurga, wahai para penghuni syurga, maka mereka pun menjawab, ya Rabb kami penuhi panggilanmu dan kebaikan berada di tanganmu. Allah bertanya, apakah kalian reda? Maka kami tidak reda. Ya Rabb kami sedang engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Sahut mereka, Allah bertanya, maukah kalian aku beri sesuatu yang lebih baik dari itu? Mereka menjawab, ya Rabb kami, apakah sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut? Allah menjawab, aku telah tetapkan keredaanku bagi kalian, sehingga setelah ini aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian. Allah Rabbi. Jadi berdasarkan kepada hadis ni berkaitan dengan ahli syurga. Ahli syurga bila mana diberikan Allah Ta'ala panggil mereka, panggil bermaksud Allah Ta'ala ciptakan kalam lafzi. Nah, Allah Ta'ala bukan cakap mulut macam kita ni. Dan Allah Ta'ala boleh menciptakan suara lafaz kepada ahli syurga. Nah, lalu dikatakan kepada ahli syurga apa dia? Labbaika, Allah Ta'ala panggil ya ahlal jannah, wahai ahli syurga. Mereka kata labbaika rabbana wa sa'daik, ya kami hadir wahai Allah. Dan wal khairu fi yadik, dan segala kebaikan ada dalam genggaman kamu. Dan kemudian Allah Ta'ala tanya, kamu redha ke tak? Kamu setuju tak dengan benda yang dapat ini? Kata ahli syurga, wa ma lana la nadha. Kenapa? Mengapa kami tak syurga? Tak setuju. Sedangkan apa yang kamu beri kami pada hari ini tak pernah ada seorang pun dapat beri kami macam ni. Nah, hatta yang ada pada orang paling kaya pun tak pernah kami tengok benda hak ada tangan kami pada hari ini. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ala a'tikum afdala min dhalik. Nak tak aku berikan kepada kamu satu benda yang lebih bermakna daripada ni. Lalu kita kata, apa lagi ya Allah? Sebab ahli syurga, kita makhluk, kita berasa hak ni lah best sekali. Hak ni lah best sekali, tak ada dalam apa lagi kami tak tahu. Yang kami tahu hak ni lah paling best sekali. Lalu kata Allah Ta'ala, uhillu alaikum ridwani, sekarang aku menghalalkan dan melepaskan kepada kamu keredaan aku, dan aku sama sekali tidak akan apa dia? Tidak akan pernah murka lagi kepada kamu. Maksudnya dia dijanjikan oleh Allah Ta'ala berada dalam redha Allah Ta'ala selama-lamanya. Jadi ini dalil menunjukkan bahawasanya ahli syurga ini, orang ahli syurga, orang yang mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain daripada ayat was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terawal yang masuk Islam, yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada muhajirin, ansar dan orang yang mengikuti mereka. Allah Ta'ala kata apa dia? Radhiyallahu, mereka, Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha pada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud prasyarat untuk mendapat syurga Allah Ta'ala adalah seorang mukmin tu kena redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Redha dalam erti kata sabar dan patuh kepada apa yang Allah Ta'ala perintah, sama ada dia suka ataupun tak suka. Itu yang dinamakan hidayah. Sebab tu hidayah ni salah kalau kita faham dengan mood. Masa kita semangat kita buat, masa kita tak semangat kita tinggal benda yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita. Tak betul. Jadi hidayah adalah sama ada suka ataupun tak suka, kita tetap menjalankan perkara tersebut. Okey, habis itu. Kemudian dia kata wa ridwanu minallah akbar. Okey, kita masuk pada ayat yang baru. Tengok dia kata apa dia. Habis. Dan berkaitan dengan tafsir pada ayat yang ke-72. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai sekalian para nabi. Wahai nabi, yakni nabi sini apa dia nabi? Wahai Rasulullah. Nabi kan kita dah betul alif lam kat depan kan. Wahai nabi, yakni Rasulullah,
Jahidil kuffar, berjihadlah kamu menentang orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang yang memiliki penyakit nifaq, yakni munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yahlifuna billah, mereka itu bersumpah dengan nama Allah. Siapa dia ni? Munafik. Kenapa Allah Ta'ala suruh berkeras dengan orang munafik ni? Dia ada tabiat. Kan kita dah beritahu surah ini adalah suratul fadihah ataupun fadaih, surah yang membongkar perangai orang munafik. Kalau tuan-tuan baca surah Taubah ni, dia ada banyak wa minhum man ahadallah wa minhum man yaqulu dhalli. Tuhan cerita tentang variasi pokok munafik ni. Macam mana cakap-cakap mereka. Dia tak semua satu hala belaka. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakuna minas salihin. Ada di kalangan pokok munafik ni dia kata, wahai Rasulullah, kalau Allah Ta'ala bagi kami jadi kaya, wahai Rasulullah, kami akan bersedekah sungguh-sungguh, wahai Rasulullah. Sekarang kami tak kaya tu, kami tak sedekah. Ada orang munafik hak jadi miskin macam itu. Ada hak jenis kaya, wa minhum may yalmizunal mutawwi'in, hak jenis duk main ke orang sedekah. Bila orang miskin di kalangan orang mukmin sedekah sikit, dia kata Tuhan tak perlu sedekah banyak macam mu ni. Tak lagi. Tak padan sedekah. Dia duk menganjing ke orang mukmin. Banyak pesen munafik. Dan dalam surah ni dia membongkarkan. Antara benda lagi Allah Ta'ala sebut, yahlifuna billahi ma qalu, mereka bersumpah dengan nama Allah. Suka main dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, sumpah dengan nama Allah. Ma qalu, tidaklah mereka katakan suatu perkataan yang keji. Walaqad qalu, sedangkan mereka memang mengatakan perkataan yang kufur. Kalimatal kufri, perkataan yang kufur. Wa kafaru ba'da islami, maka jadi kafirlah mereka selepas daripada Islam mereka. Apa jadi kafir? Perkataan yang kufur membawa kepada kafir. Wahammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan apa yang mereka tak dapat. Benda mereka nak antaranya, mereka nak bunuh Nabi. Orang munafik ni nak bunuh Nabi. Mereka inginkan sangat Nabi mati. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka ingin membalas dendam kepada siapa? Nabi dan juga Islam, orang Islam. Illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih, melainkan selepas daripada Allah Ta'ala mengayakan mereka dan Allah dan Rasulnya daripada keistimewaan Allah Ta'ala. Kalau kita baca dalam sirah, Yahudi kita dah sebut adalah imigran, pendatang. Pada zaman Nabi Musa merata-rata duduk. Pergi kat Palestin, buat kepala dia sendiri. Pergi kat sini, dia buat kepala sendiri. Masuk negara orang. Sampailah peringkat bila ada piagam Madinah, ada tak Nabi usir orang Yahudi? Nabi tak usir. Kalau Nabi nak usir, Nabi boleh usir tak? Nabi boleh usir kalau Nabi nak usir. Sebab penduduk majoriti di Madinah siapa dia? Penduduk majoriti di Madinah adalah Arab, Aus dan juga Khazraj. Yahudi ni dia cerdik. Dia cerita bab Nabi akhir zaman. Dia lupa lah senjata makan diri. Kan? Sebab tu orang Arab di Madinatul Munawwarah mudah terima Islam. Sebab apa? Sebab dah diedukasi oleh buat-buat yang Yahudi. Yahudi raja cerita Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Sebab tu kita tak pelik. Nabi tak sampai lagi tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Jadi konon-konon je dulu dia suka cerita bab Nabi akhir zaman. Dia nak menakut-nakutkan orang Arab supaya tak mengapa-apakan mereka yang minoriti, kan? Tapi lah benda tu makan diri dia sendiri. Dia nak tunggang agama. Dia nak tunggang agama. Dihalalkan benda yang Allah Ta'ala haramkan. Diharam dia yang Allah Ta'ala. Masa tu tak ada Nabi lagi. Dia jadi mufti lah. Mufti besar, mufti sesat. Dia mufti cerita buat-buat ni, kan? Ahlul kitab. Jadi bila dia buat macam tu, dia tak tahu Nabi akan lahir kat situ, kan? Dia tahu, tapi dia tak tahu. Dia mengharapkan Nabi tu daripada puak-puak ni. Kan? Nabi daripada puak-puak Arab. Jadi bila berlaku macam ni, Nabi bawa kebenaran, menyebabkan orang mudah nak ikut Nabi. Yang dia disebut apa dia? Apa dia disebut? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang
dan Allah Ta'ala merancang. Tapi ingat, makar ini perancangan jahat. Saya kadang-kadang dengar orang baca ayat ni dalam majlis, ya. Contohnya nak mari awal tapi tiba-tiba lewat sebab hujan, dia pun sebut wa makaru wa makarullah. Seolah-olah macam ada perancangan jahat pula dah. Makar ini maksudnya tipu daya, kan? Dan mereka melakukan tipu daya, Allah Ta'ala menimpakan memakan tipu daya tu pada diri dia sendiri. Jadi puak-puak Yahudi dia nak selamat, dia buat apa dia? Dia buat macam tu. Bila datang Islam, Nabi buat piagam Madinah. Piagam Madinah, Nabi tak usir pun orang Yahudi. Nabi tak usir orang Yahudi. Malahan Nabi kata sama-sama kena jaga negara daripada serangan orang luar. Jadi Allah Ta'ala dah mengayakan mereka. Mereka ada tempat tinggal. Mereka dianggap sebagai penduduk Madinah. Bukan senang. Kena pindah randah kan. Tengok orang-orang luar kat tempat kita. Jadi bila dah dijadikan status dia duduk di warga negara kat situ, jadi mereka nak memusuhi Allah Ta'ala. Fa iyatubu yaku khairan lahum. Jika mereka bertaubat, maka itu sebaik-baik bagi mereka. Wa iyatawallau, jika mereka berpaling daripada suruhan Allah, yu'adzibuhumullah, Allah Ta'ala akan mengazab mereka dengan satu azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Wa ma lahum fil ardi min wali. Tidak ada di atas muka bumi ni orang yang boleh membantu urus takbir urusan mereka. Wala nasir. Nasir maksudnya membantu mereka. Okey. Kita rehat pukul apa? 10.30. Ya, jadi kita berhenti rehat dulu. Boleh. Okey. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.